Okey, hari ni kita tengok darab dan bahagi. Muka surat 80 kan? Betul kan? 80? 80. Yes, 80. 80. Okey. Okay, kat sini ada, kalau tengok soalan ni, dia ada darab dan bahagi. Ingat bila soalan yang ada lebih daripada satu operasi, itu bermaksud operasi bergabung. Bila melibatkan operasi bergabung, kita kena tentukan yang mana kita kena buat dulu. Ini ada darab dengan bahagi. Bila lebih daripada satu operasi, maksudnya apa? 2 operasi, 3 operasi, 4 operasi, dia bermaksud operasi bergabung. Kena tentukan yang mana dulu yang kita kena buat. Darab dengan bahagi siapa kuat? Ingat lagi tak? Sama kuat. Yes, good, sama kuat. Ingat lagi tak segitiga piramid ni? Paling atas apa? Kurungan. Yang kedua? Darab dan bahagi. Darab dan bahagi dia sama kuat. Bila dia berada di arah yang sama, dia sama kuat. Jangan kata cikgu tulis darab dulu. Darab yang depan, bahagi belakang, darab lebih kuat daripada bahagi. Tak. Nanti awak ingat macam tu pula. Tak, dia sama kuat je. Dua-dua ni sama kuat. Kalau dia orang berlawan dua-dua ni, tak ada yang menang. Okey, yang bawah sekali adalah tambah dan tolak. So kalau tengok sini, darab dengan bahagi dia sama kuat. Bila dia sama kuat, kalau kita lawan buat yang mana dulu pun, dia akan dapat jawapan yang sama juga. Kalau awak buat bahagi dulu pun, awak dapat jawapan yang sama. Awak buat darab dulu pun dapat jawapan yang sama. Okey, cumanya kita nak buat yang mana dulu? Okey, kita biasakan diri kita dengan buat yang mana kita jumpa dulu. Yes, good. Yang mana kita jumpa dulu sebab dia sama-sama kuat. Okey, dalam kes ni kita kena buat darab dululah. Okey, pertama sekali buat jadual T, kg dan gram. Okey, 1 kg 1000 gram, 3 bilik. Masukkan soalan. Okey, kita jangan masukkan 2 dulu, masukkan 4 dulu. 4 pada rumah kg, 310 pada rumah gram. Cikgu rasa awak dah tahu cara banyak di sini. Cumanya cikgu nak tunjuk sajalah contohnya. Darabkan dengan 2. Okey, nanti dapat jawapan. Kita bahagikan dengan berapa tu? 4. Okey, rasa ada masalah tak? Tambah. Itu simbol bahagi cikgu ambil gambar tu dia macam memanglah dia tak sharp sangat ni. Dia macam disambung dengan titik. Bahagi ni ni simbol bahagi. Jangan kata ni simbol tambah pula. Okey, itu kaedah yang pertama. Okey, cikgu nak tunjuk bila darab dengan bahagi ni kita ada special sikit. Kaedah lebih pantas lagi kalau kita nak gunalah. Siapa ingat lagi bahagi ni merupakan operasi pecahan. Okey, kita boleh buat macam ni sebenarnya. 2. Nanti dapat jawapan ni kena bahagi Nanti dapat jawapan, tak apalah cikgu selesaikan sampai habis dulu ni. Sifar darab 2, 2, 2, ni 6, ni 8. So nanti dapat jawapan ni kita bahagikan dengan berapa tadi? 4 Okey. 4. Okey. Kalau kita sambungkan jadual T pun boleh, tak masalah. 8, 6, 2 sifar bahagikan dengan 4. 4 kali 2, 8. Sifar 6, 4 kali 1, 4. Okey, ruang tak muat, kita panjangkan lagi. 4 kali 1, 4. Sorry. 4 baki 2, 22, 5. 20 baki 2, turunkan sifar. 5 lagi. 20.
Sifar. Okey, tengok jawapan dia sebelah atas. Dia nak dalam asing-asing. Dia nak jawapan kg dan gram. Baca asing-asing. Okey, baca asing-asing macam mana? 2 kg Siapa makan tu? 155 gram. Okey, macam tu. Baca asing-asing, kita baca ikut rumah. Baca rumah kg dulu berapa, baca rumah gram berapa. Okey, sebelum ni cikgu dah tunjuk kalau kita nak kg saja macam mana? Kalau nak kg saja, berapa jawapan dia? kg saja. Kalau kg saja berapa? 2 kg 2 kg berapa? Berapa cikgu? Kalau kg sahaja. Tadi asing-asing kan? 2 kg 155 gram. Baca ikut rumah kalau nak asing-asing. Sekarang cikgu nak kg sahaja. Berapa jawapan dia? Saya cikgu, saya. 155 kilogram. 155 kilogram? Salah. 155 kan pada rumah. Saya cikgu. Gram. Okey, Amni apa? 2.155. Betul, sebutan tu dah betul. Tapi titik tu dah betul. Sebutan yang salah. 2.155. Bukan 2.155. Selepas titik perpuluhan, kita tak sebut ratus puluh tu. Okey, kalau nak gram saja berapa? Kalau nak gram saja berapa? Dia tak ada perpuluhan, itu je bezanya. 2155. 2000, ini baru kita sebut. Betul-betul, 2155 gram. Okey, itu bezakan antara 3 jawapan tu. Kalau nak baca asing-asing, nak baca kg dengan gram, dua-dua dia nak, kita baca ikut rumah 2 kg 155 gram. Kalau nak kg saja, dia ada perpuluhan. Sebab apa dulu? Sebab kelas yang sebelum ni cikgu dah tunjuk. Kalau nak kg saja, ni kita bulatkan kg. Kita bulatkan kg, kita buat nak panah sampai ke hujung dan dia menyentuh garisan yang panjang tengah tu, itu bermaksud dia ada perpuluhan. Mana jawapan bagi kg ada perpuluhan. Bila dia menyentuh garisan yang panjang di tengah tu. Okey, katalah tak nak jawapan kg, nak gram saja, kita bulatkan gram, kita nak gram. So kita buat garisan sampai hujung. Nampak dia tak menyentuh garisan panjang di tengah ni. Dia tak sentuh kat sini. So dia tak ada perpuluhan. Bila dia tak menyentuh garisan panjang yang di tengah tu, dia tak ada perpuluhan. Itu beza dia. Semalam kelas yang sebelum ni juga dah bagi tahu dah. Ingat kalau nak yang depan ada perpuluhan, kalau nak yang belakang tak ada perpuluhan. Tapi kalau nak dua-dua, baca asing-asing. Macam ni lah baca asing-asing. 2 kg pada rumah kg, baca yang 2 pada rumah kg. Yang ni pada rumah gram kita baca 155. Tu ada 3 kaedah penulisan jawapan. Tengok soalan dia nak apa. Bergantung pada soalan. Okey, tadi cikgu kata cikgu nak tunjuk kaedah yang lebih pantas. Apa yang kaedah lebih pantas tadi? Gunakan kaedah pecahan. Sebab bila melibatkan bahagi, dia ada kaitan dengan pecahan. So, kat sini kita boleh ubah soalan ni, dia akan jadi 2 darab 4 kg 310 gram. Bahagi tu tukar jadi pecahan per macam tu. Kita buat panjang tu per 4. Okay. Bila kita buat macam ni, kenapa kita nak buat macam ni? Sebab kita nak guna kaedah pemansuhan. Bila kaedah pecahan, bila dah jadi pecahan, kita boleh guna kaedah pemansuhan. Okay, nampak 2 dengan 4 ni. Sifir 2. Ni sifir 2 juga, baris kedua. So, bila 1 saja, kita abaikan. 1 darab 4 kg 310 gram. Tetap sama, tak berubah pun. So, 1 ni kita abaikan. So, kita abaikan saja sebab 1 darab dia akan jadi sama. 1 darab 4, 4. 1 darab 5, 5. Dia jadi 5 juga. Jadi 4 juga macam tu. So, yang kita kena buat sebenarnya apa? 4 kg 300 bahagi dengan 2 saja. Darab tak perlu buat pun. Jadi, Cikgu
cikgu. Betul. Jadi kita dah Saya jimat masa kita untuk operasi darab ni tak perlu buat pun sebenarnya. Kita hanya perlu buat bahagi 2 terus dapat jawapan. Nampak tak? Kita dapat jimat masa kat situ. Boleh faham ni? Bila menyebabkan darab dan bahagi, kita cuba tukarkan bahagi jadikan per. Okay, kita cuba soalan yang kedua guna kaedah yang pantas ni. Tak apa, siapa yang nak guna darab ni tak ada masalah, dapat jawapan sama. Cuma kita berbeza jalan saja. Satu jalan shortcut, satu jalan yang panjang sikit. Ambil masa sikit lah untuk jawab. Jawapan sama juga nanti. Okey, yang kedua soalan kedua kita ambil kaedah yang pantas sikit. Kita tulis dulu soalan, kita tukar dulu soalan kepada bentuk pecahan. 6 darab 9 kg 420 gram per 5. Okay, cuma tengok kat sini. Cuba tengok kat sini. 6 dengan 5. Boleh tak kita masukkan 6 dengan 5? tak boleh. Tak boleh. So tak boleh lah. Tak boleh lah kita nak kaedah gunakan kaedah pemasuhan. Okay. Alright. Tak apa. Tak boleh. Tak boleh lah. Buat macam mana? Kena buat dalam kerja yang panjang lah. Okay. Alright. Tapi cikgu tak tunjuk lah. Ada kaedah, ada juga 6 per 5 tu boleh juga ditukarkan kepada perpuluhan. Tapi cikgu tak nak tunjuk, biar. Okey, soalan nombor 3. Kita tengok boleh tak guna kaedah pecahan ni. Padam ni dulu. Boleh. Okey. Tak boleh juga. Sebab 7 dengan 8. Tak boleh. Okey, nombor 4 boleh. Apa cikgu? Nombor 4 boleh. Nombor 4 boleh Nombor 4 boleh. Nah, ni boleh pantas sikit. Nombor 4 kita ubah macam ni. 34 kg 20 gram. Okey, darab 3 bahagi 9 macam tu, darab 3 macam tu. Okey. Ni kita panjangkan. Bahagi mesti duduk bawah. Sebab bahagi per kan. Okey, nampak 3 dengan 9 ni boleh masuk ni. Sifir 3 baris pertama, baris ketiga. Guna sifir 3 Alright. So darab 1 tak payah buat. Darab 1 tak payah buat. So kita bahagi dengan 3 terus dapat jawapan nanti. Buat bentuk lazim biasalah. Okey, kita buat rumah. kg gram, 1 kg sama dengan 1000 gram. Ada 3 sifar, so jadi dia ada 3 rumah. So masukkan rumah kg, 34 kg pada rumah. Sorry, cikgu kena buat ke bawah sikit sebab ni bahagi. 34 pada rumah kg. Okey, 20 gram. Jangan salah isi. Kalau isi 20 gram macam ni, salah. Ingat semalam juga kelas yang sebelum ni juga dah tunjuk. Mana rumah sah, mana rumah puluh, mana rumah ratus. Sifar tu ialah sifar sah. 20 ini ialah sah. Ini ialah puluh. Ingat ini sah, ini puluh, ini ratus. Ingat rumah dia tu. Sah pada rumah sah, puluh pada rumah puluh. Jadi rumah ratus tu tak ada. Isikan dengan sifar. Barulah kita bahagikan dengan berapa tadi? 3. Nanti tu dapat jawapan. Okey, kita buat sendiri nanti Okey, apa yang kita belajar hari ini? Apa yang kita belajar hari ini ialah operasi bergabung kena tentukan dulu yang mana kena buat dulu. Tapi dalam kes soalan muka surat 80 ni, dia darab dengan bahagi, dia sama kuat. So, kita buat yang mana kita jumpa dululah. Kemudian, kalau ada darab dan bahagi, cuba mahirkan diri, bahagi tukarkan jadi pecahan. Tukarkan jadi pecahan supaya boleh guna kaedah pemansuhan.
supaya kita jalan kerja kita jadi pendek. Kalau tak nak guna jalan shortcut tu pun, tak nak tukar bahagi jadi pecahan, tak ada masalah. Awak akan dapat jawapan yang sama, cuma beza masa. Okey. Kita dalam matematik tak boleh kita nak jimat masa. Kita nak ambil jalan yang paling pendek sekali. Dan kita ni pun nak sampai cepat. Okey. Okey, cumanya soalan nombor 4 ni dia nak dalam gram. Okey, kita bulatkan gram. Kita bulatkan gram. Kita gariskan sampai hujung. Okey, dia tidak menyentuh garisan yang di tengah. So, jawapan dia tak ada perpuluhan. Keluarkan kat sini tanpa perpuluhan gram dia tu. Sebab dia tidak menyentuh garisan tengah tu. Alright. Boleh buat ni? Boleh ada soalan? Boleh, tak ada. Okey. Alright. Okey, cikgu rasa itu saja ni selesai darab dengan bahagi. Nanti kita masuk ini masuk kelas akan hari esok kelas besok Kita masuk cecair pula. Okey, itu saja. Kalau tak ada soalan, ada soalan tak? Ada. Okey, kalau tak ada itu saja untuk ini. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Okay.